Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وأصلي وأسلم رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Mari kita bersama manjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Jalla wa A'la di atas limpah kurnia, izin dan inayahnya jua. Kita sebentar tadi dapat menunaikan salat fardhu maghrib berjamaah, alhamdulillah, dan dapat dipertemukan bagi saya ini pertama kalilah kemari ke surau tuan-tuan penuh barakah ini, dan saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Fadil Ustaz Muzammil dan seluruh kepimpinan surau yang penuh barakah ini atas undangan, dan pertama kali sampai kemari boleh tahan atas jalan. Betul lah kata Fadil Ustaz tadi bisik kat saya. Fadil Ustaz kita tengah khidmat di BSN Jalan Ampang. Saya kata boleh tahan jauh tu tiap-tiap hari commuting dari sini ke sana. Ustaz bisik tadi, Ustaz kata kalau naik kereta tak boleh. Pakai jam, betul sungguh. Hari ni nak sampai pun tarik nafas jenuh banyak kali. Subhanallah. Tapi itulah dia mujahadah bagi kita dalam soal kehidupan kita, soal rezeki, dan apatah lagi yang lebih utama adalah soal kita menguruskan pertanggungjawaban kita terhadap Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita berada di hari-hari yang sangat barakah. Kita bersyukur kehadrat Allah Jalla wa'ala. Masih diberikan kita kesempatan yang paling utama, yakni Allah Ta'ala izinkan terus memberikan nyawa pada kita. Dan di atas kesempatan itu kita dapat melalui suatu hari yang seluruh masyarakat kita telah sangat ma'ruf, yakni 12 Rabiul Awal kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berada di dalam rangka besar menyambut maulidnya Sidna Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling utama adalah kita harus benar-benar berusaha untuk memastikan seluruh isi keluarga kita benar-benar ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu merupakan kefarduan yang sangat besar. Ya, dua perkara utama adalah ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi. Dua perkara ini yang nantinya menjadi immigration kubur. Yang ni kebanyakannya dah jadi soalan bocor dah. Soalan bocor sisi alam. Ada yang hafal apa ada tuan-tuan? Hafal. Man rabbuka, man nabiyyuka. Dia hafal tau. Tanya pasal apa hafal? Nanti senang nak jawab. Jawab di mana? Dalam kubur. Dalam kubur tak sama macam dewan peperiksaan. Hang hafal lah 1000 kali pun, kalau hidupnya tidak benar-benar hidup sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala kehendaki, kalau hidupnya tidak benar-benar menuruti segala jalan yang telah ditunjukkan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita tidak akan dapat melepasi immigration kubur itu. Maka dua perkara ini menjadi perkara yang paling utama. Sebab itu kalimah ma'rifah ni saya sangat-sangat suka bila sebut. Kalau nak ganti perkataan tu pun saya tak mau ganti, walaupun ada perbendaharaan bahasa Melayu kita mengenali Nabi sebagainya, tapi saya lebih suka menyebut ma'rifah, kerana itulah yang dilatih oleh para masyayikh kami. Kerana apa? Kerana kalimah itu tuan-tuan, ma'rifah ni
kalimah yang bawa makna yang sangat mendalam. Bahasa Melayu kita duk selalu sebut, pepatah Melayu kita, tak kenal maka tak cinta, kan? Tapi sayangnya orang kita lah ni duk guna yang tu untuk asmara dana. Tang tu lah. Macam satu lagi pepatah Melayu kita, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba tegakkan. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan hamba serahkan. Dia duk guna pepatah tu untuk asmara dana. Habis jatuh martabat. Sebenarnya pepatah itu pepatah perjuangan, tentang perjuangan. Apabila Melaka dijajah oleh Portugis 1911, maka di Jawa dibangunkan Kesultanan Demak, di sana meneruskan perjuangan. Ya, itu sebenarnya. Ya. Begitu juga dengan kalimah, jika tak kenal maka tak cinta. Kalimah itu sebenarnya menjadi antara intipati kalimah-kalimah atau kata-kata hikmah para ulama sufi. Tak kenal maka tak cinta. Untuk cinta mesti dimulai dengan kenal. Maka kenal itulah ma'rifah. Sebab itu kita sering memberi peringatan dalam usaha dakwah. Antara modus operandi penting yang perlu dilalui oleh setiap duat pendakwah di jalan Allah, bukan semata-mata untuk pulun mengajar orang yang baru masuk Islam dengan terus diajarnya segala ibadat yang sifatnya khususiyah, yang kadang-kadang boleh menakutkan orang yang baru masuk Islam. Bagaimana kita nak menjadikan rakan-rakan mu'alaf yang baru masuk Islam ni benar-benar mencintai keimanannya, keislamannya? Maka para ulama memberi panduan. Perkara pertama yang wajib kita lakukan adalah untuk membawa mereka mengenal Tuhan yang selayaknya disembah. Kerana itulah yang menjadi intipati utama Allah Ta'ala menjadikan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk menyembah, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dia memerlukan kefahaman hakikat perhambaan yang sebenar. Apakah dia hakikat perhambaan? Hamba harus kenal siapa tuannya. Bila tak kenal tuan, tuan-tuan saya ni orang utara. Kalau sekali dia naik syekh keluar orang utara tu, minta maaf lah. Kau tak faham, angkat tangan, saya ingin jumpa lepas ni boleh tanya. Tuan rahmati Allah, bila hamba tidak kenal tuannya, itu yang menyebabkan hamba itu akan berani mempersoal arahan-arahan tuannya, akan berani menafikan segala yang disuruh, yang ditunjuk, yang diarahkan oleh tuannya. Sedangkan hakikat seorang hamba tidak layak sama sekali untuk mempersoal apa jua pun yang tuannya suruh. Betul tak tuan-tuan? Kalau dia boleh persoal, itu bukan hamba. Hamba dia tak boleh bersoal, kerana dirinya itu pun bukan milik dia, adalah milik tuannya. Itu hakikat hamba. Sebab itu, jika tuan-tuan berjalan sebagai salik di dalam jalan Allah, khususnya sekiranya tuan-tuan bertariqat, mendalami ilmu tasawuf, maka antara perkara asas, fundamental yang akan ditekankan oleh para mursyid adalah memahami tentang hakikat hamba, abdi itu. Apakah kita ni benar-benar hamba Allah? Kita rajin duit tulis. Bila bagi sedekah apa kan, tak mampu nama hamba Allah. Oh, hamba. Soalnya, benarkah kita ni telah diterima sebagai hamba Allah? Ni kita belum bincang soal nak jadi siddiqin, al-faruq. Dah, jangan. Tinggi lagi, jauh tu. Bincang dulu perkara pertama yang paling asas, yakni menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba. Sebagaimana kalimah nama agama kita ni al-Islam. Maksudnya apa tuan-tuan? Al-Islam. Kalau di UIA dulu, masuk tahun pertama matriknya, dia kena mengaji, dipanggil FKM, Fundamental Knowledge of the Muslim. Bila mengaji aja, kalau dalam bahasa Inggeris dia pakai suruh faham, Islam means the submission to the will of Allah. Maksudnya apa? Islam itu adalah penyembahan, penyerahan, submission, penyerahan yang total, ubudiyah
penyerahan yang mutlak kepada Allah. Apapun Allah kehendak, buat, laksana, tanpa soal bicara. Hakikat al-Islam itu, ya. Bila serah secara mutlak kepada Allah, barulah nak datang lepas itu salam, selamat, sejahtera. Kalau tidak menyerah dulu kepada Allah secara mutlak, apakah boleh kita mendapat kesejahteraan? Justru menyerah secara mutlak inilah yang ramai kalangan kita masih gagal untuk faham. Sebab itu seringkali para ulama sufi berpesan kepada kita, sebelum kita nak berjalan menuju usul ilallah, nak sampai kepada Allah, bertatihlah dulu memahami hakikat kehambaan. Apakah telah benar kita telah memanifestasikan, itu bahasa tinggi ya, kita telah merealisasikan, sekali lagi tinggi tu, apakah benar kita telah menghayati dan mengamalkan serta melaksana dalam hidup kita bahawa kita ni hamba Allah? Apakah benar telah kita lakukan demikian, tuan-tuan? Atau kita selama ni hamba al-fulus? Kata Tuan Guru Mulia kami, kalau saya sebut tu tuan-tuan ingat siapa ulama ni, tapi dah kembali ke rahmatullah dah. Beliau rajin duk sebut, dia tak ceramah, beliau rajin duk sebut al-fulusu fid dunya, sambung, wal mampus fi akhirat. Siapa dia? Al-Fadhil Ustaz Ismail Qamus. Kemana ada ceramah dia pesan di hujung mesti ada keluar buah tu. Saya rahmati Allah. Jika kita merasa seolah-olah tak boleh nak hidup kalau yang tu tak ada, maka kita sebenarnya telah menjadi abdi, hamba kepada duit ringgit. Ada satu lagi ihwal, tiba-tiba esok pagi tuan bangun subuh, dapat WhatsApp masuk, teneng. Apa tulis? Hari Isnin tuan tidak perlu datang kerja dah, kerana you been fired. Agaknya apa jadi? Apa jadi subuh tuan-tuan tu? Mesej masuk, bos beritahu, esok you tak payah main kerja, you berhenti kerja 24 jam. Agak-agak apa jadi tuan-tuan? Cuba habaq. Okey ke KO ke? Atau rasa dunia kiamat dah, habis tak torah dah, orang tahu kata tak torah, tak tahu nak buat apa dah, dah habis dah kan, dunia ana dah habis dah, kiamat dah. Pasal apa? Hilang kerja. Kalau hilang kerja bagaikan hilang nyawa, maka hati-hati, barangkali kita bukan abdi, bukan hamba kepada Allah, kita jadi hamba kepada kerja, hamba kepada majikan. Hati-hati. Sebab itu ihwal qalbu sangat perlu dijaga. Apabila kita menyebut Maulidur Rasul, sebagaimana kalimah itu Maulid Ar-Rasul, Maulid An-Nabi, apabila ada alif lam ma'rifah di depan itu, Ar-Rasul, dia hanya merujuk kepada siapa tuan-tuan? Maulid yang kita raikan ini merujuk pada siapa? Nabi mana? Nabi Musa kah? Nabi Isa kah? Nabi Nuh kah? Man? Nabi mana? Apabila kalimah Ar-Rasul itu kita dengar, maka Maulidur Rasul ini khusus untuk meraikan, mentazimkan, memuliakan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah baginda? Itu soalan yang penting. Siapakah baginda? Kenalkah kita kepada baginda yang digelar Sayyidul Wujud? Ma makna Sayyidul Wujud? Apakah makna Sayyid Al-Wujud? Sayyid pemimpin, ketua, ya, Sayyid. Wujud apa dia? Segala yang Allah ciptakan. Bila gelarannya Sayyidul Wujud, maknanya seluruh makhluk yang Allah cipta, tak kira kecil atau besar, di mana saja berada, semua itu ada ketuanya, dan ketua itu adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk faham hakikat itu, kena terlebih dulu memahami tentang alam. Tuan-tuan yang kita berada malam ni di surau yang penuh barakah ini, saya nak tanya satu soalan. Berapa alamkah yang telah tuan-tuan graduate, yang telah tuan-tuan berjaya melepasi alam tu sehingga tuan-tuan berjaya berada di alam yang ada lah ni? Tapi sebelum jawab soalan tu, kena ada soalan satu lagi. Oh, banyak pula soalan ni.
Alam ni nama apa ni? Yang kita duduk lah ni, apa nama dia alam ni? Boleh tak tuan-tuan sebut kat saya sikit? Pasal saya nak bernafas Ustaz, jauh bawa kereta ni. Alam apa kita duduk ada ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah? Apa namanya? Ya? Kalau Hindustan dia kata dunia. Tuan-tuan, alam ini disebut alam malak atau alam syahadah. Ya? Alam malak ini, dunia ni, kita boleh melihat segalanya secara tangible, boleh dipegang, dirasa, zahir dengan mata ain ini, ain. Ya? Apabila kita berada di alam ini, apakah kita terus berada di sini? Kita telah melalui dua alam yang sebelum ini. Baru dua, graduate. Baru dua. Apa alam tu tuan-tuan? Alam roh dan rahim. Pandai tuan haji kita. Lulus. Bagus jemaah Ustaz. InsyaAllah, Masya Allah, tabarakallah. Alam roh dan alam rahim. Itu dia. Ketika di alam roh, di situ semua roh telah pun bersaksikan. Apabila Allah Jalla wa'ala bertanya kan, alastu birabbikum, semua pun telah jawab. Kita jawab apa? Bala syahidna. Kita telah mengakui bahawa Allah lah Tuhan kita. Soalan saya lagi. Mai soalan lagi Ustaz Noh. Roh siapakah yang mula-mula menjawab soalan Allah Ta'ala tu? Yang ni saya tahu jarang Ustaz sebut ni. Siapakah roh yang mula-mula jawab bila Allah Ta'ala tanya, alastu birabbikum? Roh siapakah yang jawab? Lagu mana? Ni tak boleh jawab, dia tak boleh pindah muka surat. Buat cara macam Tok Guru Pondok mengajar, tak faham, tak boleh lepas satu muka surat, tak kali, biarlah 1000 tahun pun duduk atas tu. Tu yang tak ramai nak memondok tu, tak sabar kan. Tuan-tuan dirahmati Allah, roh yang pertama sekali mendahului segala yang lain dalam menjawab soalan Allah Jalla wa'ala itu adalah Ruhul Ahmad. Siapakah roh yang bernama Ahmad tu? Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, malah pesan para ulama sufi dalam salat kita ni tuan-tuan, apa rahsia yang ada dalam salat? Dalam setiap perbuatan salat terkandung di dalam itu sir, rahsia kalimah Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad. Jika seseorang itu benar-benar memahami haqiqatul Muhammadiyah, maka kita tidak akan sembrono bila berdiri untuk mengerjakan salat. Ibadat ini tuan-tuan, salat ini Allah Ta'ala nak syariatkan, nak berikan kepada Nabi SAW. Di mana agaknya Allah Ta'ala beri? Bukan di muka bumi. Tidak disyariatkan di atas muka bumi. Ketika perintah Allah Ta'ala nak turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala perjalankan Nabi dalam satu peristiwa yang sangat agung dan mulia seisi alam, yang tidak pernah diberikan pada mana-mana pun seorang Nabi atau Rasul sebelumnya, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Ta'ala datangkan ketua segala malaikat, Sayyidina Jibril, ditemani oleh Sayyidina apa? Malaikat kedua yang menemani Nabi. Soalan ni kalau nak naik pangkat apa, grade berapa? Nak tanya soalan ni, tak lepas tak boleh naik pangkat ni. Sayyidina Jibril teman Nabi, satu lagi malaikat apa nama dia tuan-tuan? Siapa tahu? Tak tahu, tak balik kita mana ni. Sayyidina Mikail menemani Nabi dalam perjalanan Isra, diberikan pula satu kenderaan luar biasa. Apa namanya? Buraq. Masya Allah, sangat luar biasa tuan-tuan. Diperjalankan di perjalanan di bumi Isra, kemudian Mi'raj. Masya Allah, tabarakallah. Dan kefarduan salat Allahu Jalla wa'ala syariatkan, berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Al-Hadratul Qudsiyah. Tahu mana duduk Al-Hadratul Qudsiyah tu? Langit ada berapa tuan-tuan? 7 dalam langit. Betul? Sampai langit ke-7, lepas itu apa dia?
Lepas naik ke 7. Boleh sana kita check ke sana. Checklist. Sebab saya perhati tadi, nampak gaya jemaah malam ni dia agak 50-50 bagusnya. Yang muda dan yang saya sebut tua marah. Warga emas. Warga emas okey kan? Kan? Kalau tua dandan monyok kan. Ish tua kata. Baik. Lepas langit ke-7 apa dia tuan-tuan? Kursi? Dah lagi. Cepat sangat tu. Nanti saat ada lagi. Selepas langit ke-7. Ya? Sidratul Muntaha. Aywa. Sah. Masya Allah. Apakah dia Sidratul Muntaha? Kita selalu dengar. Apakah dia Sidratul Muntaha? Ni, bila nak bincang tentang maulid, apa yang saya tengah buat ni sebenarnya untuk mendatangkan ma'rifah. Baru boleh datang kemudiannya ta'zim. Belum lagi hub ni. Belum hub lagi. Hub apa? Dalam Urdu dia apa? Bang Hindustan muhabbatin ya. Lawan sana apa? Mahabbah. Hub. Untuk dapat hub, kena ma'rifah. Jika tidak ada ma'rifah, tidak akan timbul hub. Dan hub ini jalan pintas untuk wusul ila Allah dengan pantas dan segera. Lah ni akhir zaman, semua dah laju dah. Ada lagi ke orang naik kereta api ekspres rakyat? Tak ada dah. Orang naik apa? Senandung malam? Ada. Dia naik apa? Bullet train, LRT yang segalanya laju. Semua nak cepat. Jadi ihwal ma'rifah ni boleh tak cepat? Boleh. Ada cara. Sebab itu para mursyid pun kita beri nasihat, jangan masih statik dengan jarak dulu tu. Kan? Kesian murid. Muridnya mana boleh diperlajukan, disegerakan ma'rifah, lajukan. Kenapa? Matlamat kita bukan untuk menahan murid, tapi nak bawa seramai mungkin untuk segera wusul ila Allah. Itu matlamat. Bila wusul ila Allah, qalbunya tidak akan pernah henti. Allah, Allah, Allah. Biarpun mulutnya berbicara, tapi kalbunya tidak pernah henti 24 jam. Allah, Allah, Allah. Nanti saya cerita tentang bab tu insya-Allah yang melibatkan doktor. Doktor pun terkejut. Nanti saya cerita. Kisah benar ni, bukan cerita temerah nah. Balik soalan tadi. Apakah dia Sidratul Muntaha? Apa dia tuan-tuan? Ada tak yang tahu apakah dia Sidratul Muntaha? Tak tahu. Apakah dia? Dia adalah pohon yang besar, hujung ke hujung makan masa berapa lama? Dari hujung nak pergi hujung 500 tahun perjalanan. 500 tahun apa? 500 tahun dunia ke? Dah 500 tahun akhirat. Macam mana nisbah tahun akhirat ni? Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Tu baru betul 1000 tahun takkan mungkin tu. Adalah lirik lagu apa atau dulu kan. 500 tahun tuan-tuan. Sidratul Muntaha. Baik. Selepas Sidratul Muntaha, apa dia di atas tu? Aywa, ya akhi, boleh? Apakah dia selepas Sidratul Muntaha? Selalulah kita duk ulang dengar Isra' Mi'raj kan. Letih mula ustaz duk syarah tu kan. Mari untuk ta'lim ke Isra' Mi'raj, ustaz berpuluh bawa kitab semua cerita kan. Banyak kali dah duk dengar semua. Ini semua termasuk dalam tu. Lepas Sidratul Muntaha apa dia? Arash. Boleh tahan, boleh lah tu. Give and take okey lah tu. Walaupun ada lagi sikit tu, tapi tak apa, okey lah. Nak mudah. Arash. Atas Arash, apa berada di atas Arash? Fadal. Kursi. Aywa. Masya Allah. Atas kursi, lepas kursi apa dia? Meja. Jangan duk buat ghaflah. Meja pula dah dia kata kan. Lepas kursi meja lah ustaz. Kan? Amboi, ada geng-geng begitu kan. Allah. Dah, apa dia lepas tu? Al-Mustawa. Lepas Al-Mustawa, tu tadi yang saya sebut tadi, Al-Hadratul Qudsiyah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla wa A'la hanya mengizinkan kekasihnya itu sahaja yang boleh sampai ke Al-Hadratul Qudsiyah,
Tidak ada mana-mana makhluk pun yang Allah izinkan untuk sampai ke situ, termasuklah Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Sayyidina Jibril nak berpisah dengan Nabi di Sidratul Muntaha, bila Nabi nak meneruskan perjalanan, Nabi tanya, "Ya Jibril, apakah engkau tidak menemaniku ya Jibril?" Jibril kata apa? "Ya Rasulullah, aku takat ni dah. Kalau aku ikut lebih pada tu, aku melangkah selangkah makin lebih daripada ni, nescaya aku akan hancur lebur." Kenapa? Nurnya Jibril tidak mampu menahan nur apa? Nur apa? Masya Allah, kan? Tuan-tuan, secara khususnya, apa yang berlaku ketika itu? Bagaimana Nabi nak berpisah? Di dalam kitab yang dikarang oleh guru mulia kami, almarhum Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala, kibar al-ulama, ulama besar Makkah Al-Mukarramah, Masya Allah. Sekarang ini zawiyahnya di Mekah diteruskan oleh anak andanya Said Ahmad. Siapa yang biasa duduk bekerja haji atau umrah, lepas selesai haji, yang mana tahu ni dia beratok nak pergi ziarah Said Ahmad, tak senang nak jumpa. Kalau masa ayahandanya hidup lagi dahsyat, tu dia. Nanti kalau sempat di hujung saya cerita tentang siapakah dia. Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Beliau sangat berjasa pada tanah Melayu kita, Malaysia dan Indonesia khususnya. Anak muridnya cukup ramai. InsyaAllah ta'ala nanti lepas ni kita cerita. Baik. Ketika Nabi nak berpisah untuk teruskan perjalanan, datang sekumpulan asap yang berwarna hijau mengelilingi Nabi. Bila asap itu mengelilingi Nabi, bila asap itu hilang, Nabi telah berada di Al-Hadratul Qudusiyah. Baik. Dan disitulah kefarduan salat ini Allah Ta'ala turunkan, fardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Salat ini apakah ibadat biasa-biasaan? Ibadat yang boleh dianggap enteng, boleh dianggap mudah? Tidak sama sekali. Allah Ta'ala nak mensyariatkan ibadat itu, diundang khas kekasihnya dalam peristiwa yang maha agung seisi alam, Mi'raj. Seluruh peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku pada waktu mana tuan-tuan? Apakah pada waktu yang panjang? Tidak. Waktu yang sangat pendek, yakni yang kita istilahkan sebagai dini hari. Waktu kita bangkit buat qiyamul lail tu, antara 3 hingga 4 pagi dah. Malam ni dibahagi pada 3 bahagian. Awal malam, tengah malam dan apa dipanggil? Hujung malam tu dipanggil dini hari. Waktu kita bangun, orang utara kata bangun sok. Ada orang utara tak ni? Mana geng-geng utara ada? Kedah, Penang ada tak? Mana orang Kedah? Orang Kedah ada tak ada? Penang? Penang pun tak ada. Allah Allah. Tuhan dirahmati Allah. Ketika kita bangun sahur tu, di hujung tu, waktu yang sangat pendek itu, Allahu Jalla wa'ala perjalankan kekasihnya Isra' minal Makkatal Mukarramah ila ke mana? Masjidil Aqsa. Di mana? Palestin. Dekat ke jauh? Zaman tu ada tak jet supersonik macam lah? Itu yang peristiwa itu membahagi 2 masyarakat ketiga tu. Bila terjadi peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia menyebabkan umat terbelah 2 jadi. Apa jadi? Satu golongan yang dulunya mengaku Islam tapi dalam hatinya munafik, dengar peristiwa tu terus murtad, keluar pada Islam. Kenapa? Dia mengatakan Nabi ini bohong. Mana boleh dari Mekah nak pergi Palestin hanya dalam sepertiga malam, balik pula tu, dan balik pula tu. Tak cukup lagi dengan tu, naik pula melepasi 7 petala langit, turun balik hanya dalam 1/3 of a night. Dia kata mustahil. Dia kata Nabi ni pembohong, penipu. Satu golongan lagi semakin kuat imannya, semakin kuat takwa kepada Allah. Sebab itu peristiwa Isra' wal Mi'raj menjadi ujian besar pada umat ketika itu, yakni membahagikan kepada 2 kelompok yang semakin beriman, dan satu lagi yang jelas menunjukkan kemunafikan mereka yang selama ini tersembunyi dalam qalbu. Geng-geng macam tu ada tak lah ni? Ada tak Ustaz? Ada.
Ada kalangan yang bila cerita Isra Mi'raj dikisahkan oleh para asatizah kita, dia berkata apa? Itu usah ada merepek lah cerita tentang naik langit lah ni, apa ni. Ada macam tu. Kita pun pelik. Lagu mana dia mengaku diri dia Islam kalau bab tu dia tak habis mengaji ni? Jadi hati-hati tuan-tuan. Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ruhi wa jasadi, ruh dan jasad, bukan hanya ruh. Ini perkara penting ni, tuan dirahmati Allah. Apabila salat ini ibadat yang Allah Ta'ala syariatkan di suatu kedudukan yang sangat agung dan mulia seperti itu, maknanya apa? Maknanya ibadat itu sangat penting, yang menjadi asas utama pengenalan makhluk dengan Khaliq. Masa kita nak mula salat, takbir hak mula-mula tu dipanggil apa nama dia? Takbir al-ihram, takbiratul ihram. Tuan-tuan, apa yang diihramkan? Ni soalan lagi sekarang. Apa yang diihramkan? Ni tuan-tuan yang dah pergi kerja haji umrah tentu faham kan? Duk segak lagi duk ingat ihram ni kan? Apa yang diihramkan? Pernah tak kita tanya? Apakah telah kita sempurnakan apa yang dituntut di dalam kalimah al-ihram itu, yang dimulakan lafaz Allahu Akbar? Bila kita lafazkan itu, dia telah berlaku sesuatu. Apa benda sesuatu tu? Ihram ni yang biasa tuan faham nak apa dia? Ihram apa dia? Haji? Tak. Ihram ni apa? Ihram ni dalam bahasa mudah kita, kalau kita nak faham haramain, sebab haramain dua kota suci. Haram tu maknanya suci. Suci dari apa? Suci dari segala perkara yang telah Allah Ta'ala gariskan yang tidak boleh dilakukan di dalam dua kota suci itu. Ya. Sebab tu kalau kita buat kerja haji, boleh tak sambil jalan tengok ada kambing, sedap nak ambil sembelih? Boleh tak? Boleh tak boleh? Ni nak kena buat boleh kursus haji kan? Kena beringat apa dia rukun haji apa semua tu kena ingat. Masa kita tawaf, boleh tak? Nampak kaki kiswah tadi, pergi pegang kaki kiswah, boleh tak? Boleh tak boleh? Sengap punya ustaz. Kalau lupa dah rukun haji apa tuan, kena mengaji. Sebab ada tahun 2017 saya mengetuai jemaah haji Malaysia 1,700 orang saya bawa pergi. Macam-macam PA. Di situ baru kita tahu lagu mana hendak pergi ni, dan mengaji ke tak. Kadang-kadang tu pergi tak dan mengaji. Apa segala yang perlu diketahui waktu tu dia main ikut orang je. Dia nampak sagi Hijr Ismail, syok lah, dia pergi panjat duduk dia tu. Tengah duk tahu. Ini lain cerita tu, tak mau cerita lah kan. Kadang jenuh kita. Itu penting, kena ada ilmu dulu. Seperti juga bila dah selesai semua masyair haji, Mutawi bawa pergi ziarah. Bawa lah pergi ziarah ke Bukit Uhud. Dia berdiri terpacak, dia tengok, dia tanya oleh Mutawi, buat apa bawa kami main ni? Tengok bukit lah pun, batu serupa macam bukit duk ada mana? Jugra, Selangor. Serupakah Bukit Jugra dengan Bukit Uhud? Serupakah? Malang sungguh orang yang kata serupa. Miskinlah orang yang kata serupa tu. Uhud lah satu-satunya bukit yang berada di dunia dan berada di jannah. Nak tengok bukit yang ada di syurga dan ada di dunia, Uhud. Kisah Uhud ni luar biasa. Kisah cinta yang agung. Cinta dengan siapa? Tuan-tuan, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menguruskan para sahabat yang gugur syahid dalam perang Uhud, selesai mengebumikan Sayyidina Hamzah, semua beralih nak balik ke Madinah. Ketika berjalan nak balik ke Madinah, dengar bunyi gegaran yang besar, bunyi gegaran dahsyat. Pusing ke belakang, apa jadi? Bukit Uhud duk bergerak. Nabi kata, Uhud bertahanlah engkau di situ. Kenapa? Apa Uhud nak buat? Rupanya Bukit Uhud nak ikut Nabi balik ke Madinah. Kalau Nabi tak tahan dia, apa jadi Madinah lah? Habis berantakan, bukit nak main masuk. Sebab itu Bukit Uhud ni dari segi geolocation dia dah sedikit berubah, berganjak sikit dah. Nabi tahan, tetaplah engkau di situ ya Uhud. Sebenarnya kami mencintai Uhud kerana Uhud merindui Nabi. Bukit rindu Nabi.
Sewaktu Nabi sebelum menerima wahyu, Nabi telah pun pernah mengisahkan kepada kekasih hatinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, di mana lorong dan jalan yang Nabi lalu, kerap kali Nabi mendengar batu-batu menyebut apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu bagi salam. Sagi pokok Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sehingga Nabi ketika itu balik duk bincang dengan Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, apakah aku gila duk dengar batu pokok semua? Dah. Tapi yang tu tak ada, saya nak syarah lah. Syarah bab tu jumpa subuh pagi esok insya-Allah. Seluruh isi alam merindui Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa begitu sekali? Kerana sosok mulia yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallama taslima adalah sesungguhnya suatu makhluk yang paling mulia sisi alam. Malah setengah ulama yang berpegang pada pendapat ini mengatakan bahawa sebelum semua dijadikan, Nur Muhammad Allah Ta'ala jadikan lebih dulu. Jadi walaupun dia khilaf, setengah ulama sebut qalam, setengah ulama menyebut yang ni, ya. Tapi yang ni pun ada hujah yang panjang. Sekali lagi, kalau saya syarah yang tu, insya-Allah jumpa 2 kali subuh. Panjang tapi penting, kerana untuk memahami haqiqatul Muhammadiyah. Tuan-tuan dirahmati Allah, tadi bila saya sebut alam roh, alam rahim, yang pertama, roh yang pertama menjawab soalan pertanyaan Allah Ta'ala itu adalah Ruhul Ahmad, roh Nabi Muhammad SAW, yang jawab terlebih dulu dalam menyatakan pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, kalimah Ahmad, Ahmadu, ma makna Ahmadu? Apa makna Ahmad Muhammad? Ahmad maknanya apa tuan-tuan? Ahmad maknanya apa? Tak dengar bunyi lagi. Ya? Oh silap tu. Itulah. Ahmad yang banyak memuji. Siapakah yang dipuji oleh Sang Ahmad? Siapa? Sang Ahmad memuji Khaliqnya, Allahu Jalla wa'ala. Ya? Muhammad yang banyak dipuji atau yang terpuji. Siapakah yang lebih awal memuji Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu Jalla wa Ala. Apa dalil dia? Apa dalil dia? Hari ni hari apa tuan-tuan? Hari ni hari Sabtu. Semangat tu aja kata tu. Semangat Yaumul Jumu'ah Mubarakah. Kau semangat malam Jumaat. Mana satu ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah dirahmati Allah. Kalimah ini sangat besar maknanya, ya. Ahmad yang banyak memuji. Siapa yang dipuji? Memuji Allahu Jalla wa'ala. Justru itu makhluk yang paling sempurna mengabdi diri kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, memuji dengan sempurna pujian kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan, yakni baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, tu Muhammad, insan, makhluk yang paling banyak dipuji oleh Khaliqnya, yang paling banyak dipuji oleh Allahu Jalla wa'ala adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Tu yang tuan-tuan, kaum bapa lah, kaum ibu tak tahulah bukan depa pergi solat Jumaat kan. Kaum bapa, tapi kaum bapa pun tengoklah geng mana satu. Kalau geng yang banyak Z tu kan, dia masuk-masuk aja, dan imam naik atas mimbar, imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia lena dah sampai Pulau Hawaii dah. Tapi yang pelik tu, bila nak sampai hujung, dia ada macam automatic clock, dia jaga pula dah. Astagfirullahaladzim. Ni ehwal ni nak kena ubah ni tuan-tuan. Kalau 40 tahun dah pergi solat Jumaat, masuk aja dalam duduk kerja lena ni, something wrong somewhere ni. Nak kena repair.
Penting kita mendengar isi khutbah, ya, penting. Lepas ni kena repair benda tu. Kalau kita jenis lagu tu kena repair lah. Saya lagi saya bagi petua dia lagu mana nak repair, insya-Allah. Dan dirahmati Allah. Yang selalu kita dengar pada setiap hari Jumaat apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan dengar yang tu kan? Siapa tak dengar? Kata dia. Siapa tak dengar? Ni ustaz kita boleh parti dah. Geng tak dengar, itulah geng lena tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Pasti kita akan dengar itu. Guru mulia kami Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala kata, ayat Quran yang tadi itulah antara dalil yang paling kuat. Pertama, berkenaan maqam Nabi Muhammad SAW itu, Allah Ta'ala telah masyhurkan seisi alam bila ayat itu dimulakan dengan apa tadi? Innallaha wa malaikatahu, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala terlebih dulu mendahului sekalian makhluknya. Tuan-tuan, puasa, zakat, salat, Allah Ta'ala suruh kita salat, suruh kita puasa, suruh kita mengeluarkan zakat. Tapi Allah Ta'ala buat tak? Allah Ta'ala salat tak, tuan-tuan? Siapa kata Allah Ta'ala salat? Angkat tangan, mana nak tengok batang hidung dah. Semua ibadat tu Allah Ta'ala suruh kita, tapi Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala tak buat. Tetapi selawat, innallaha, Allah Ta'ala terlebih dulu mendahului sekalian makhluknya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh siapa? Diikuti oleh para malaikat muqarrabun. Bagaimanakah kaedah atau caranya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat? Yusalluna. Bagi yang mengaji bahasa Arab, fi'il apa tu? Fi'il apa tu, tuan-tuan? Yusalluna, tak ingat dah. Allah mai tani Allah ustaz, tanya Allah giabok tak dan bubuh minyak pelinci. Yusalluna fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari', apa maknanya? Apa kesannya? Maknanya, tuan-tuan, Allahu Jalla wa A'la dan sekalian malaikat muqarrabun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada awal zaman hingga akhir zaman, tidak pernah berhenti. Kata orang putih 24/7. Ni geng-geng kerja bank faham ha? You have to work brother 24/7. Habis pening lalat lah. Ada hal suruh kerja 24 jam. Seminggu 7 hari tak ada cuti pula tu. 24/7. 24/7. Tidak pernah henti, tidak pernah ada tamak ninah, tak ada. Berterusan awal zaman hingga akhir zaman. Allahu Jalla wa Ala dan para malaikat muqarrabun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna itu? Itulah dia pemasyhuran yang amat nyata dan jelas. Pertamanya berkenaan maqam, kedudukan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allahu Jalla wa Ala dan para malaikat muqarrabun. Jika Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi, kita lagu mana? Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan dah salawat atas Nabi belum? Dah salawat ke belum? Berapa banyak kali salawat? Ke tunggu salawat yang ada dalam solat aja? Kalau tak solat, pakai royuk ngayang tu, kata orang utara. Ya. Berapa kali? Tuan-tuan, bagi yang baru nak mula, kita nasihatkan setiap hari jangan kurang dari 1000 kali sehari. Boleh tak? Boleh tak? Allah ustaz banyaknya, awak banyak sangat, 1000 kali sehari. Amboi banyak. Mai dia menyanyi tu dia 5 jam dia tak berhenti, tak apa kan? Ubah ehwal kita. Tiap hari azam diri jangan kurang daripada 1000 kali sehari selawat atas Nabi. Boleh tak, tuan-tuan? Dengar belah ni Quran. Lain tak apa dengar macam tu. Tuan-tuan, ustaz, selawat ni panjang sangat ustaz. Jangan risau. Ada sirah yang pendek. Kalau agak tak apa nak rajin, nak baca hak panjang-panjang, ada yang pendek. Hak pendek ni
Dalam masa 20 minit aja boleh selesai 1000 kali selawat. Mau tak? Mau tak? Lagu mana sirah dia? Sirah dia selawat Jibril. Macam mana selawat Jibril? Asalnya selawat Jibril ini sallallahu ala Muhammad. Itu asalnya. Saya bertanya kepada para masyayikh saya, termasuk para masyayikh Al-Azhar Al-Syarif, Tuan Syekh, selawat Jibril ni lagu mana yang terbaik kami nak amal? Disebut mudahnya al-adab qabla al-'ilm. Selesai. Faham dah? Adab mendahului ilmu. Apakah dia yang dimaksudkan oleh para masyayikh kita bila habaq tentang tu? Tentang selawat Jibril tadi. Bila dikaitkan dengan adab. Lagu mana? Maka kita bila nak selawat Jibril ni, kita tambahlah sikit sallallahu ala Sayyidina Muhammad, kerana kita memuliakan maqam Nabi Sayyid. Gelar ini ada pula geng-geng yang bermasalah dengan gelar tu. Ada geng-geng tertentu. Geng ni suka membida'ahkan. Kerja dia bida'ah belakang. Mai 12 bulan awal geng ni pening lalat kan. Tak senang duduk dia. 12 bulan awal dia mula. Dia blast dalam YouTube lah segala macam apa dah. Bida'ah, haza bida'ah. Maulid ni ikut Nasrani, Kristian. Astaghfirullahalazim. Miskin, antum miskin. Dulu waktu saya muda saya cengeng dengan bapak tu. Tapi lah ni tak mau cengeng dah. Pasal apa? Kesian dia apa? Miskin. Rugi banyak. Bila bermasalah dengan Nabi, rugi banyak. Banyak yang akan hilang segala keberkatan. Tuan-tuan, Nabi SAW sendiri dalam hadis sahih, Nabi sebut apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid, ketuanya Bani Adam, dan bukanlah untuk bermegah-megah, wala fakhr. Jadi sayyid ni bukan gelar yang kita suka-suka nak Nabi sendiri sebut pada dirinya sayyid, penghulu, ketua. Justru nak amal selawat Jibril tadi, tambahlah sikit yang tu. Tak salah pun. Kita telah mengesahkan dengan semua para alim ulama qarabun pun, semuanya mengulang peringatan itu. Ya Syekh, ya akhi, selawat Jibril nak amal, tambahkan sayyid itu supaya kita benar-benar ta'zim, memuliakan. Jadi lagu mana sirahnya? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ringkas kan? Senang kan? Simple saja. Itu paling ringkas. InsyaAllah 20 minit selesai 1000 kali. Sambil naik motor boleh. Sambil nak kata, daripada duk maki orang naik kereta kan, kawan tu overtake, zoom, kita pun geram nak buka tikam, nak nombor buat apa nak buat lagu tu. Itu waktu kita jahil dulu, jahil. Lah ni dah mengaji, main nak geram je, sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi tenang diri kan. Selawat Jibril. Sambil bawa kereta boleh, sambil naik motor boleh, sambil berjalan kaki daripada sini nak balik rumah, selesai selawat Jibril 1000 kali, beres. Bila ihwal selawat tu begitu ringkas, apakah mustahil untuk buat dalam sehari 10,000 kali? Boleh tak? Tu dia ustaz, 1000 kami tak dan start lagi, nak 10,000 dah. Ni pengsan ni. Dah. Boleh. Bukan takat 10,000, 20,000 sehari pun boleh. Macam mana cara? Ni cara dia. Dia mesti mendatangkan dulu hub, cinta. Tuan-tuan, bila mencintai seseorang, macam ni orang lama-lama dia faham lah. Dulu-dulu nak jumpa payah. Tak ada jumpa, dapat naik basikal, tengok bumbung rumah markah apa okey dah. Tengok bumbung rumah, tengok lega tengok bumbung rumah. Zaman tu dulu jenis bagi surat, buka surat bedak tau. Bedak lah surat, wangi keluar ambil. Yang muda-muda mungkin tak faham dah benda ni kan. Ni geng-geng hak lama, tak mau sebut tua, saya tak balik saya kan. Bila mencintai demikian ihwalnya, segala yang susah pun jadi senang. Itu yang orang kata apa? Adinda, jangan gundah gulana. Di mulut naga lagi kan ku rampas. Lautan api kan ku renang. Amboi lautan api. Baru suruh jumpa Tok Qadi lari dah. Pasal apa? Tok Qadi tu jenis tanya dulu, test dulu. Rukun iman baca. Rukun Islam lari. Kena pula jumpa yang bakal Pak Mentua ni jenis tanya, apa nama? Kan? Nama saya Asri, baik baca surah Wal Asr. Kena mak Allah Nabi Pinang tu nama dia Yasin. Lagu mana? Pitam. Saya bakal Pak Mentua baca surah Yasin. Apai? Dia tak apai. Jenuh lari kan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Tuan-tuan,
Datangkan hub, cinta. Macam mana nak datangkan cinta? Mestilah ma'rifah. Macam mana nak ma'rifah, nak kenal? Kena mengaji lah. Berapakah bidang ilmu tentang Nabi? Ada 5. Ini kata Syekh Aun, ulama pada Jordan, memaklumkan rakan anak-anak muridnya pada Azhar. Bila nak balik dipesan, antum bila balik ke Malaysia, ajarkan kepada umat Islam kita di Malaysia ilmu tentang Nabi SAW ni. Bidang ilmu tentang Nabi bukan hanya 2 ni kita duduk biasa, Syama'il Muhammadiyah, Sirah Nabawi. Ini biasalah kita duduk mengaji, merata curuk kita duduk mengaji insya-Allah. Tapi ada 3 lagi. Apa dia? Dalail, Khasais dan Fadail. 3 lagi. Jadi semua ada 5. Ni kalau saya syarah lah, insya-Allah jumpa maghrib esok insya-Allah. Tak dan hanya perkenalkan dulu nama-nama tu. Nanti boleh rujuk Al-Fadhil Ustaz kita. Ustaz akan syarah. Ustaz lebih pandai daripada saya. Ustaz syarah nanti kan. Jenuh Ustaz, penuh jadual kan. Fadail, Khasais, ya. Dalail. Barulah kita akan benar-benar ta'zim, mencintai Nabi. InsyaAllah di hujung ni nanti saya akan ijazahkan selawat Nuriz Zati. Pernah dengar tak? Selawat Nuriz Zati. Siapa yang buat selawat Nuriz Zati ni? Saja nak tanya. Ni soalan cepu mai hujung ni. Siapa dapat jawab, saya bagi hadiah. Ulama manakah yang membentuk selawat Nuriz Zati? Fadal, silakan. Ada boleh jawab tak? Mana nak tahu ada hero daripada Teluk Panglima kau, nama cengih pun, Teluk Panglima Garang. Saya pun risau nak main ni. Garang-garang apa orang sana kan? Tuan-tuan, ulama manakah yang membentuk selawat Nuriz Zati ni, yang menyusun? Dia panggil selawat ni Nuriz Zati. Masya-Allah, luar biasa ni. Fadilat dia luar biasa insya-Allah. Guru saya, salah seorang guru saya berada di Indonesia. Dia juga pakar dalam bidang tasawuf semua ni. PhD holder lah ni, bukan maklumlah zaman dah kan. Kalau tak ada PhD, dia pandang lekeh kan. Ini saya bercakap guru-guru yang juga bukan setakat ilmu ukhrawi dia hebat, ilmu duniawi pun 2 thumbs up. Dia pasal PhD belakang ni, tapi bertarikat bertasawuf. Guru mulia saya inilah yang memberikan amalan selawat Nuriz Zati. Beliau beramal dengan selawat ni dengan izin Allah Ta'ala selama 3 hari 3 malam. Di mana saja beliau pandang, beliau nampak Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mana? Sampai beliau nak mengajar, tak boleh berdoa yang mata last sekali munajat, ya Rabb, tolonglah angkat sikit ehwal ni. Tak boleh nak buat yang lain. Mana mungkin boleh buat benda lain kalau telah Allah izinkan kita melihat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mana-mana mata yang Allah izinkan untuk melihat kekasihnya Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya selepas itu mereka tidak akan lagi pandang keindahan manapun yang lain, kerana Nabi Yuna Muhammad SAW keindahannya luar biasa, tidak terbanding seisi alam. Biarpun Allah izinkan melihat dalam mimpi, apatah lagi kalau Allah izinkan melihat secara yaqazah. Yaqazah ni apa dia? Secara jaga, sedar. Masya Allah, luar biasa. Guru saya ni 3 hari Ustaz, 3 hari nak mengajar, payah, nampak semua. Minta Allah angkat Ustaz supaya boleh mengajar umat. Itu antara manfaat Allah kurniakan, antaranya yang istiqamah amal selawat Nuriz Zati. Macam mana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nuriz Zati was-sirri sari fi jami'il asma'i was-sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu satu sirah dah. Satu lagi fi jami' itu ditukar kepada fi sa'iril asma'. Boleh, dua-dua boleh. Nanti insya-Allah saya bawakan amalan tu, nanti tak tahulah bila Ustaz no. Ada undangan insya-Allah lah. Saya tulis, saya bawa, saya ijazah tuan-tuan photostat banyak-banyak amal. Tapi malam ni ada satu yang saya nak bagi. Hak ni pun kemah ni. Saya bawa satu aja. Nanti saya bagi pada Ustaz photostat bagi semua. Hujung satu lagi. Tuan-tuan peringat saya. Kalau saya tak teringat, tak ada rezeki lah tuan-tuan. Ni jam berapa saya kena berhenti Ustaz? Tak apa kan ni dah 8.32 ni. Nampak jemaah tak bergerak gitu. Nak saya berhenti ke sambung?
Sambung. Kalau berhenti saya berhentilah. Tekak pun boleh tahan buat ni. Dah tak apa, insya-Allah. Tuan rahmati Allah. Tuan rahmati Allah. Tidak akan pernah bosan mana-mana jiwa yang mendengar apa jua kisah berkaitan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana beliaulah Habib Allah, kekasih Allah. Tadi saya sebutkan tentang alam. Alam ni sebenarnya ada banyak mana, tuan-tuan. Kita baru graduate dua alam. Alam roh, alam rahim. Alam rahim ni nama pun rahim. Masa duduk alam tu, kita duduk sibuk dah nak pergi cari rezeki. Kita sibuk. Kita duduk aja kan, rezeki mai kan. Tapi pasal apa kita di dunia lah bukan main sakan duduk cari rezeki. Sakan. Sekali dapat maklumat, tuan, gaji tuan bulan ni ditangguh ke bulan depan. Bagaikan dunia nak kiamat. Gaji ditangguh, kita nak pensan lah. Pasal apa? Tidakkah kita mengerti Allah Ta'ala yang menjamin rezeki? Pasal apa kita nak risau? Tu masa kita duduk alam rahim, kita tak cari pun rezeki main. Elok kita 9 bulan 10 hari ni. Ada setengah tu nak duduk lama, overstay. Ada pula nak duduk, nak keluar awal. Dia tak sabar nak keluar tengok dunia. Ada juga. Macam-macam ihwal. Tuan rahmati Allah. Kata ulama, alam ini keseluruhannya ada lebih kurang 80,000 alam. Kita baru graduate 2. Macam mana balance? Agak-agak kita boleh sampai. Siapakah di kalangan tuan-tuan yang biasa berkunjung ziarah ke alam malakut? Ada. Rajin ulang lagi alam malakut. Tahu tak alam malakut ni apa dia? Alamnya para malaikat muqarrabun. Ada tuan-tuan selalu berulang alik tak? Ada? Tak lagi no? Tu lagu mana? Alam Jabarut. Lahut. Kita dengar ada kitab Bahrul Lahut. Bahrul Lahut tu apa dia, tuan-tuan? Nanti tanya ustaz tahu. Minta ustaz syarah Bahrul Lahut. Syarah yang tu tuan-tuan tak rasa masa ni berlalu, tak rasa. 10 jam duduk tak lari. Mengapa? Bila membahaskan, mensyarahkan tentang lazzatul ma'rifah. Ma'rifah pada siapa? Allahu Jalla wa'ala. Tu baru apa? Jabarut, Lahut, Hahut. Apa dia Hahut ni? Coklat hack ke? Dah, bukan. Ni saja saya perkenalkan sikit-sikit. Nak tahu dalam ni tuan-tuan cari. Ni tempat tuan-tuan ni, insya-Allah ramai para mursyid ni. Pergi cari depa, mengaji. Kenapa saya beritahu ni? Kerana ada yang kata dia duk rasa kemah dah. Bila dia dah habis PhD dalam usul fiqh dia rasa okey kemah. Ana Syekh tak payah mengaji ilmu lain dah, cukup lah. PhD usul fiqh. Ada lagi ilmu Allah Ta'ala luas. Setengah orang kadang-kadang dia kata begini, entah tak usah mengaji tasawuf, jangan bahaya dia kata. Awak dia kata begitu. Entah nak mengaji tasawuf, entah kena ilmu syariat kena kemas dulu. Ilmu syariat kena mantap dulu baru boleh mengaji tasawuf. Saya nak tanya, siapakah di kalangan tuan-tuan yang berani mengaku yang ilmu syariatnya sekarang ni dah kemas dan mantap? Angkat tangan. Ada tak? Ada yang berani mengaku begitu tak? Kita pun tak berani mengaku. Kalau ada yang berani mengaku, something wrong somewhere dengan hamba Allah tu. Adakah kita boleh kata, aku punya ilmu syariat dah kemas baru boleh mengaji tasawuf? Dah. Islam, iman, ihsan. Islam berkenaan ilmu apa? Syariat. Iman, ilmu aqidah, tauhid. Kalau ilmu aqidah ni, kebanyakan ulama tauhid dia garang, cengih. Pasal apa? Nak jaga keluhuran, kesucian akidah. Kena cengih, tak boleh tergelincir sikit pun. Kebanyakan ulama kalau mengajar akidah dia garang sebab perlu untuk jaga yang tu. Tak boleh sikit pun lari. Ihsan apa dia? Yang itulah ilmu tasawuf. Mengaji tentang apa? Ihwal qalbu, ihwal ruh. Bagaimana nak bentuk diri agar sampai pada ma'rifatul ruh. Boleh tuan-tuan? Ulama kita di tanah Melayu yang mana yang berjuang semuanya bertariqat, bertasawuf. Habaq saya ulama tanah Melayu, mana satu nama yang dululah
hak lama kan, sebab tanpa ada yang lama yang baru tak boleh ada. Sebab yang baru ni tak ada satu yang boleh tanding yang lama. Saya sebut satu nama je, satu nama je sebut tuan-tuan, ulama yang cukup terkenal. Tuan-tuan kenal tak siapakah dia? Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Siapa yang kenal angkat tangan. Sebut kenalnya, saya nak minta tuan-tuan syarah manaqib dia. Syekh Ahmad Fatani kenal? Baik, tuan-tuan kenal tak Tok Kenali? Kenal tak? Yang ni tak kenal sajalah. Tak kenal Tok Kenali tu saja, dia orang Melayu lah. Hidung penyet, kulit sawo matang, tak kenal Tok Kenali. Pasal apa? Dia mengaku diri dia Caucasian, mata biru, nak jadi orang Europe. Tu yang tak kenal tu. Tok Kenali wali Allah besar. Negeri Kelantan Darul Naim mendapat julukan Serambi Mekah sebenarnya atas jasa bakti Tok Kenali. Bukan memang ihwal tu kalau cerita Ustaz, insya-Allah 3 malam tak berhenti Ustaz kalau cerita tentang Tok Kenali. Apa yang sumbangan beliau pada tanah Melayu kita Tok Kenali? Beliaulah yang mengasaskan pembentukan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Tok Kenali. Siapa dia Tok Kenali ni? Seangkatan dengan sahabat dia yang mengaji sama. Tapi ulama yang nombor ni kawan sahabat Tok Kenali ni terkenal di sebelah utara. Ini pun nama besar yang berkait dengan kemerdekaan tanah Melayu. Tu dah bagi hints tu. Syekh Daud dah kan. Siapa dia? Yang berkaitan dengan kemerdekaan tanah Melayu. Siapa nama dia? Ya? Siapa dia? Bukan. Tukang Rahman bukan ulama. Kan? Ya? Yang dikenali dengan nama Syekh Abdullah Fahim. Betul, sahabat kita. Siapa Syekh Abdullah Fahim? Tok Wan kepada mantan Perdana Menteri kita dulu, siapa nama? Tok Abdullah Badawi. Syekh Abdullah Fahim ini sahabat seangkatan mengaji sama dengan Tok Kenali. Gurunya siapa? Tu yang saya sebut tadi, Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Tok Kenali balik semula ke tanah Melayu ni kerana gurunya Syekh Ahmad Fatani wafat. Kalau gurunya tak wafat, Tok Kenali tak akan balik, masih duduk di Mekah. Sayangnya dia dengan gurunya. Cerita tu panjang, saya nak ringkas saja. Syekh Ahmad Fatani ni ketika hayatnya, beliau lahir di hujung tahun 1800, hujung. Wafat ketika awal tahun 1900. Itu tempoh hayatnya. Jasanya bagaimana? Besar. Beliau digelar Al-Alim Al-Allamah. Bila Al-Allamah artinya apa? Menguasai pelbagai bidang ilmu, bukan hanya satu bidang ilmu. Beliau juga sangat pakar dalam ilmu agama, sangat pakar dalam bahasa Arab. Beliau juga pakar dalam bidang perubatan. Beliau ada kitab tib bidang perubatan. Beliau juga pakar ilmu kimia. Main tu Ustaz. Ada datang ni pakar ilmu kimia. Boleh sebut kat saya tak jadual petala kimia? Yang mana sains student duk hafal itu jenuh, duk sekolah selama sampai bawah katil kawan kan. Jadual petala kimia nak hafal ni apa kandungan dia apa semua jenuh, tak boleh hafal itu, tak boleh dulu. Kimia tak boleh score, chemistry. Dia tak tahu kandungan besi, iron, metal pun tak tahu. Syekh Ahmad Fatani pakar ilmu kimia sehingga beliau diizinkan Allah boleh menghasilkan pure gold, emas tulen daripada campuran bahan-bahan raw material yang lain, hasilkan emas. Tuan-tuan mau tak ilmu tu? Tambah waktu menjelar no. Boleh buat emas sendiri kalau pakcik kaya mana no. Saya ketika berjumpa dengan cicitnya, datang ziarah di pejabat saya dulu tahun 2016. Kerana saya kebetulan dekat dengan Khazanah Fataniyah. Ketika melihat manuskrip Syekh Ahmad Fatani, cicitnya beritahu ilmu Tok Wan dia tentang menghasilkan emas tu, sebahagian kitab tu telah dibakar, sebahagian jadi sorok simpan. Saya tanya, siapa sayang awak buat begitu? Jawapan dia, khawatir kalau ada di antara murid Syekh Ahmad Fatani yang kendian-kendian ni, kalau boleh dapat buat emas, agak-agak nak pergi masjid surau tak jumpa dah. Jadi risau hak kendian-kendian tu, takut duk gila dunia. Kalau boleh buat emas lupa habis ibadat, dia bakar wang. Tinggal sikit je, itu pun dalam simpanannya amat ketat. Hanya yang tertentu saja diberi akses untuk tengok kitab tu. Itu ditulis lengkap macam mana nak hasilkan emas.
Kalau kita boleh buat tu sakan, kita bina masjid semua pada mai belakang kan. Masya-Allah. Itu dia Allah Taala kurniakan pada beliau. Tapi sayangnya ulama besar ini seperti tidak diangkat martabatnya di tanah Melayu. Sedangkan jasanya besar. Syekh Ahmad Al-Fatani, beliau merupakan anak Melayu pertama yang diterima masuk ke Al-Jami'atul Azhar Al-Syarif. Berapakah usia beliau? Beliau ketika usia 12 tahun, apa dia buat? Kita umur 12 tahun buat apa? Tuan-tuan umur 12 tahun tuan-tuan buat apa? Main guli, mandi pakai ban, baju pun tak pakai. Syekh Ahmad Fatani ketika usia 12 tahun, beliau telah pun mengajar nahwu saraf bahasa Arab. Kepada siapa? Di mana? Beliau mengajar di Masjidil Haram, mengajar pada alim ulama Arab di tanah Arab di Masjidil Haram. Umur 12 tahun mengajar dah. Agak-agaknya ada orang kita lah ni macam tu. Umur 12 tahun boleh mengajar nahwu saraf. Mengajar pada tok Arab pula tu, bukan mengajar Melayu kita, tok Arab. Ada? Tak ada. Kita sampailah bukan nahwu saraf, kita sarap belaka. Sarap. Jenuh pening kan? Beliau 12 tahun boleh mengajar dah. Hebat, luar biasa Allah kurniakan pada beliau. Di tangan beliau dah lahir banyak ulama-ulama alam Melayu. Sebab itu beliau juga digelar sebagai Syekhul Masyayikh, tok guru pada sekalian, tok guru. Ya, nanti insya-Allah ada kesempatan lain kita kisahkan tentang Syekh Ahmad Fatani dan kaitan serta jasanya pada Bani Jawi kita. Orang Melayu sangat besar, sangat bermakna. Kerana beliau juga ketika hayatnya diangkat menjadi duta besar alam Melayu oleh Khilafah Turki Uthmaniyah. Banyak kisah tu. Nanti insya-Allah kita syarahkan. Dan dirahmati Allah. Berkait semula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memahami tentang perkara ini, tentang kemuliaan Nabi SAW, bahawa Nabi kita adalah Sayyid kepada seluruh 80,000 alam yang ada ni, Nabilah ketuanya, Nabilah Sayyidnya, Nabilah pemimpinnya. Dan di mahsyar nanti, ketika semua para Nabi dan Rasul diminta oleh umat masing-masing untuk memberi syafaat, apa jawab semua para Nabi dan Rasul? Apa jawab mereka? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, diri masing-masing. Tak ada satu para Nabi dan Rasul yang berani beri syafaat, tak ada seorang pun, melainkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Kerana Allah Jalla wa'ala tidak memaklumkan terlebih dulu kepada semua para Nabi dan Rasul yang lain berkenaan maqam mereka itu maksum, terpelihara daripada dosa yang lepas, yang sekarang akan datang. Yang lain semua tak tahu tentang tu. Yang hanya Allah Ta'ala beritahu terlebih awal tentang hakikat maksum ini hanyalah kepada kekasihnya, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu akhir nanti umat pergi jumpa, sebelum nak jumpa Nabi SAW, jumpa Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa tak jawab nafsi-nafsi. Nabi Isa kata, ya ma'syarul mu'minin, pilah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah beliau untuk berjumpa dengan Allah Taala, untuk minta dimulakan hisab. Kenapa masa hari mahsyar nanti semua makhluk tak berani angkat kepala kepada Allah Taala? Tu saya nak jumpa, angkat kepala tak berani. Kerana pada hari itulah kemurkaan Allah sangat besar berbanding sebelum dan selepasnya. Sebab itu Arash ni adalah makhluk yang paling besar Allah ciptakan. Sekarang ni berapa malaikat yang memegang Arash? Berapa tuan-tuan? Sekarang 4. Nanti semasa mahsyar berapa? Berapa? Ada ulama mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Mengapa sampai bertambah? Ketika yaumil mahsyar, Arash menjadi semakin berat. Kenapa? Karena kemurkaan Allah ketika itu sangat besar. Hari pengadilan, sebelum itu Allah tidak semurka itu, selepas itu pun Allah Ta'ala tidak semurka itu. Ketika itu sangat besar kemurkaan Allah. Tak ada satu makhluk yang berani angkat muka. Tak ada siapa yang berani. Menunggu lama dah. Menunggu untuk hisab. Berapa lama? Sehari? 2 hari? Tuan-tuan, itu baru betul penantian suatu penyiksaan. Itu satu lagi. Orang kita selalu guna tu untuk asmara dana tu Haji. You penantian suatu penyiksaan you. Amboi.
Belum. Yang betul-betul penantian itu suatu penyiksaan, ni masa menanti di mahsyar. Sangat lama penantian itu. Bergantung pula pada ehwal diri. Ada yang ditenggelami peluhnya sendiri sampai ke buku lali. Ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke batang hidung dah, dan nyawa-nyawa ikan. Ada yang berenang-renang dalam peluh sendiri dan berenang-renang dalam nanah-nanah sendiri. Peluh kita sendiri ni wangi ke tuan-tuan? Ada siapa-siapa nak cium peluh sendiri tak? Ada. Lari orang. Yang wangi peluh hanyalah peluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pati minyak wangi sebenar, peluhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harumannya luar biasa. Ketika saya bawa jemaah di Mekah 2017, adalah sahabat seorang, tak mau sebut nama, rahsia. Dia bagi saya cium bau satu minyak wangi ni. Saya cium, sangat wangi ustaz. Tak pernah ada wangi sewangi tu. Dia habaq apa? Dia kata, Syekh, ni minyak wangi ni 90% dah 70% menghampiri baunya tubuh mulia Nabi SAW. Oh, saya kata kalau itu tak terbayang bau Nabi. Bau minyak wangi tadi pun kecilnya, besar ni betul dah. Bagi bau sikit, sangat wangi. Saya tak pernah jumpa bau wangi lagu tu. Risik lah, ni kau nak beli berapa ringgit Syekh? Dia kata, oh, entah tak mampu nak beli. Teka berapa saat ni? 5 ml harga berapa? Boleh teka? 5 ml 5,000. Sanggup. Kita mata pusing tapi wangi dia Masya Allah 70% menghampiri bau Nabi SAW. 70%. Kalau bau Nabi tak terbanding, tidak terbanding, itu bau-bau. Sebab itu tadi saya katakan, mana-mana orang yang Allah izin menemui Nabi Muhammad SAW, sama ada dalam mimpi atau jaga, insya-Allah ta'ala selepas itu mata itu tidak akan lagi merasa kagum melihat kecantikan yang lain. Karena daripada 100% keindahan yang Allah turunkan, 25% Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang tu pun telah menyebabkan ibu-ibu sosialitas terpotong jari. Dia kata, ni bukan manusia ni, malaikat ni, punya handsome, punya cantik, punya indah. Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam baru 25%. Lagi 25% ke mana? Kepada seluruh alam. Tu yang tuan-tuan boleh tengok Kashmir, syurga di dunia. Tapi kita pun ada Kashmir di Kelantan, no? Wah, pandai geng-geng ni kan. Dia buat nama kan. Kemudian pergi mana lagi? Pergi New Zealand. Cantiknya. Menung lama. Pergi pula ke Europe, tengok bunga tulip tu, hak color kuning merah tu, cantiknya kan. Semua yang cantik itu baru 25% kecantikan yang Allah turunkan. Jadi baki lagi 50% ke mana? Baki lagi 50% Allah Ta'ala turunkan keindahan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan. Sebab itu kita takkan jumpa dalam hadis sahabat-sahabat kanan yang menceritakan tentang susuk tubuh Nabi secara detail. Kita takkan jumpa. Sebab apa? Sahabat-sahabat kanan ni tak tergamak nak pandang tengok Nabi lama-lama. Tengok saat tunduk, tengok Aizzah, kemuliaan, keagungan Nabi. Mereka tak gamak nak pergi perhati lama-lama lagu tu. Mereka tunduk, mereka tengok akan tunduk kerana sangat indah. Sebab tu hadis-hadis yang perihalkan tentang rupa para Nabi ni mai pada sahabat-sahabat yang telah bersama dengan Nabi ketika mereka masih kanak-kanak kecil. Dia perlu tengok je kecil tu kan, boleh perhati mata Nabi apa semua. Boleh detail kita ada. Yang tu nanti bila mengaji Syama'il akan pergi dengan lebih mendalam bagaimana rupa wajah Nabi. Sebab itu bila orang tanya, Ustaz, macam mana nak kenal kalau kita mimpi jumpa Nabi? Lah, pasal apa tak boleh kenal? Kalau mengaji Syama'il Muhammadiyah, apa makna Syama'il? Kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Batang tubuh Nabi ni, ulama kata bagaikan seolah-olah Nabi yang minta dia punya prescription dia. Nak hidung lagu ni terpacak, lagu ni alis mata lagu ni, macam Nabi minta kerana sempurna, perfect, indah, sempurna. Itu Syama'il Muhammadiyah. Mengaji Syama'il insya-Allah kenal. Tidak ada satu manusia seisi alam sepanjang zaman yang kisah dirinya itu ditulis dengan begitu terperinci, detail,
daripada hujung rambut sampai hujung kaki, detail. Tuan-tuan, berapakah uban Nabi? Uban Nabi banyak ke sikit? Sikit. Banyak mana? 3 helai? 7 helai? Banyak mana? Lebih kurang 12 helai. 12 helai. Tak banyak. Tak nampak putih pun, hitam aja. Kita baru 40. Jenuh penuh dah. Buka kopiah penuh. Nabi sehingga wafat 12 helai je. Uban Nabi. Perut Nabi, perut kita 30-an okey lagi, 6 pack. 30-an. Masuk 40-an dia 1 pack. 1 pack only. Tak boleh 6 pack dah. Sebab semuanya telah dapat pingat PJK. Apa dia PJK? Perut jalan ke depan. Habis dah. Nabi SAW sehingga wafat perutnya sama dengan dadanya. Oh, maknanya apa? Orang Indonesia kata ganteng. Handsome, come on, well fit. Nabi SAW. Kulit Nabi, macam mana warna kulit Nabi? Putih lesu, putih pucat ke? Dah. Putih ke merah-merahan. Tuan pernah tengok tak orang yang macam tu kulitnya? Putih ke merah-merahan? Oh, lawa tuan-tuan. Lawa. Yang kita nampak lah ni pun cantik dah kalau warna kulit lagu tu. Apatah lagi Nabi SAW. Masya Allah. Itu yang para sahabat sanggup berkorban apa saja, bukan hanya kerana keindahan jasad saja, tapi keindahan yang sempurna pada Nabi, akhlaknya, adabnya. Masya Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Talha, tuan kenalkan Sayyidina Talha? Apa jadi pada beliau dalam perang Uhud? Membentengi Nabi, putih habis jari, putih. Ketika kafir Quraisy semakin dekat, pedang buat ni, Sayyidina Talha tak sempat nak berkelak, nak cari apa? Panggil apa tu? Shield. Ni mesti geng Avengers ni. Shield. Tak ada nak pegang shield, tahan dengan tangan, putih jari, putih. Ketika Nabi nak keluar daripada lubang, Nabi nak panjat tu, mai lagi tentang Quraisy duduk apa ni serang. Sayyidina Talha duduk lagu tu, tahan Nabi tu, belakangnya penuh kena tetakkan pedang. Ada satu tempat yang kesan kena tetakkan pedang sehingga sahabat boleh masuk tangan dalam tu. Hancur luluh tubuhnya kerana mempertahankan Sayyiduna Rasulullah SAW. Sehingga Nabi bersabda, sesungguhnya jannah untuk Talha. Nabi confirmkan 2 kali untuk Talha. Badannya hancur luluh untuk Nabi Muhammad SAW. Mengapa sahabat sampai demikian? Kerana mereka benar-benar mengenali ma'rifatun Nabi SAW, mengenali haqiqatul Muhammadiyah, sanggup korban apa saja. So itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ni kalau kita perincikan sikit, bila nak berhenti ni Ustaz no? Dan nak landing dah tuan-tuan, insyaAllah. Don't worry. Saya perhati tuan-tuan kan, dah ada seorang dua tu pegang perut dah tu. Saya pun tak tahu apa yang dijamu lepas ni, tapi pegang perut dah. Itu kalau saya sambung lama-lama saya dengan saya kena telan tu. Dia jegel, dia tengok, Ustaz tak berhenti lagi. Saat lagi saya landing lagi kan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ya. Saya sebut tentang apa tadi? Sayyidina Uthman. Ketika hari terakhir beliau hidup di muka bumi ini, di rumahnya masih ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang tolong jaga, guarding the house, jaga. Sampai satu saat Sayyidina Uthman minta Sayyidina Ali dan anak-anaknya baliklah ke rumah, rehat, lama dah duduk menjaga, balik rehat. Tapi tahukah tuan-tuan, apakah sebenarnya sir rahsia yang menyebabkan Sayyidina Uthman minta Sayyidina Ali dan anak-anak Sayyidina Uthman dan Sayyidina Hasan dan Husain untuk kembali? Apa yang berlaku sebelum tu? Tuan-tuan, sebelum pagi tu, ketika malam tu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah diizinkan Allah menemui Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Nabi dah beritahulah, ya Uthman, Sayyidina Uthman pada hari itu berpuasa. Ya Uthman, petang ini engkau akan berbuka denganku ya Uthman. Sayyidina Uthman tahulah bahawa hayatnya akan habis petang itu. Dan dia sangat gembira menunggu. Kenapa? Bila wafat saja boleh apa tuan-tuan? Mereka menunggu saat menemui
Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ihwalnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal kata apa? Bila sakitnya tu kan, nak sampai nak habis nyawa tu, Sayyidina Bilal, isteri duk teman ni. Sayyidina Bilal kata apa? Apa dah? Berita gembira, sonoklah. Yang isteri kata apa? Berita sedih. Sana Bilal mengatakan berita gembira bila dia dekat nak wafat. Kenapa? Bila wafat, aku akan dapat bertemu segera dengan kekasihku Sayyidina Rasulullah SAW yang telah lama aku rindui. Isteri Sayyidina Bilal sedihlah. Dah Bilal tak nak meninggal kan. Begitu sekali hati para sahabat, sangat mencintai Nabi. Soalnya, bagaimanakah hati kita? Kasihkah kita pada Nabi sedemikian? Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi SAW di kemuncak nikmat. Bilakah saat kemuncak nikmat ni? Sayyidina Ibn Abbas meriwayatkan hadis yang sahih, dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW benar-benar melihat wajah Allah. Melihat. Itulah kemuncak segala nikmat. Lebih besar daripada nikmat syurga. Mengapakah ada segala kenikmatan dalam syurga? Hakikat sebenarnya kerana ahli syurga Firdaus diberikan 2 kali boleh melihat Allah. Pagi sekali, petang sekali. Jumpa pagi, melihat Allah Ta'ala pagi. Nak tunggu petang, berapa lama? 500 tahun akhirat. Sebab itu segala nikmat syurga tu bagi membendung rindu. Bila dah tengok wajah Allah bagi tu, nak tunggu tengok balik tu. Segala kenikmatan syurga tu sebenarnya secara hakikatnya untuk membendung rindu yang teramat itu. Sebab itu kenikmatan syurga ni dia tidak terbayang dalam fikiran kita. Kenapa? Kerana keindahan Allah Ta'ala juga tidak terbayang. Sangat luar biasa kesempurnaan segala nikmat. Tuan-tuan, dalam kemuncak nikmat itu, ketika Mi'raj, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita. Sentiasa mengambil kesempatan mendoakan untuk umatnya. Apabila Allah Jalla wa'ala memberi salam pada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabi dengan segera jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu untuk siapa tu? Untuk kita, tuan-tuan. Nabi tak mau keberkatan yang Allah Ta'ala telah ucapkan itu hanya kepada diri baginda saja, tidak. Nabi mau kesempatan itu juga melimpah kepada sekalian umatnya yang salih. Nabi semua. Itu ketika kemuncak nikmat. Kita lagu mana? Kalau kemuncak nikmat, katakanlah tuan-tuan keluar ni itu, nak balik ke rumah lagi, nak sampai rumah dapat satu panggilan telefon. Tuan, nama tuan saya sekian. Ya betul, saya telah dapat arahan daripada Istana Negara. Nama tuan telah pun diluluskan untuk 1 hari bulan 10 nanti ada 1 bulan 11 nanti tahun 10 dah lepas kan. 1 bulan 11 nanti menerima darjah kebesaran bergelar Datuk Seri. Macam tak nampak dunia dah. Oh shock tak kira lah. Lepas tu pergi pasang badan lah, nak cari dress number 1. No, dapat panggilan Istana Negara, dapat pingat besar ni. Lupa habis orang lain lah. Tak ingat lah. Dia duduk pusing tengok cermin dia, kiri kanan. Perut aku okey dah ni. No, nak pergi menghadap agung terima pingat, lupa orang lain. Itu baru terima pingat di dunia. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuncak nikmat, melihat wajah Allah yang tidak ada satu makhluk pun diberikan peluang demikian. Di ketika itu Nabi tidak pernah melupakan kita. Begitu juga ketika di akhir hayatnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhir hayat Nabi, malaikat Jibril mula-mulanya tak mau turun ke bawah, berhenti di langit ke-7. Nabi tanya pada malaikat Israel, ya Israel, di mana Jibril yang selalu bersama denganku susah dan senang? Malaikat mau beritahu apa? Sayyidina Jibril nunduk anda langit ke-7, tak turun lagi. Pasal apa? Sebenarnya kerana malaikat Jibril tak tergamak nak tengok saat akhir kekasih Allah diambil rohnya. Nabi minta Jibril turun dengan segera. Jibril duduk di tepi Nabi. Ketika mula roh Nabi ditarik, Sayyidina Jibril berpaling sekejap, tak tengok wajah Nabi. Nabi tanya, ya Jibril, apakah sekarang ni engkau tidak lagi sudi melihat wajahku ya Jibril?
Apa jawab Sayyidina Jibril? Ya Rasulullah, tidak ada satu makhluk yang akan tergambar untuk melihat saat akhir kekasih Allah diambil rohnya. Dan ketika itu Nabi bertanya pada malaikat maut Israel, beginikah sakitnya sakarat? Malaikat maut kata apa? Ya Rasulullah, tak ada dah cara. Inilah cara yang paling lembut. Tak ada satu makhluk yang aku ambil nyawanya dengan sebegini santun, sebegini sopan, sebegini lembut. Tak ada. Nabi lah paling lembut. Itu pun Nabi terasa. Gitu. Tarik sampai ke lutut, naik sampai ke pinggang. Ya? Nabi terasa. Naik bila sampai kat kepala dada ni, Nabi mula minta pada Sayyidina Ali bawa satu mangkuk berjana, mangkuk. Nabi buat apa? Masuk tangan, sapu daripada ni sampai buka. Mengapa? Rasa sakaratul maut itu bagaikan 500 kali tetakkan pedang. Ketika saat sedemikian sakarat akhir hayat Nabi, bila Nabi mengetahui rasa sakit sakaratul maut sebegitu, Nabi bermohon kepada Allah Ta'ala, Ya Rab, jika beginilah sakitnya sakaratul maut, Ya Rab, Engkau pindahkanlah seluruh sakitnya sakaratul maut ini, suruh sakit umatku nanti, biar aku yang menanggungnya, Ya Rab. Demikian kasihnya Nabi kepada kita. Kita gamai nak buat lagu tu dah? Kita sanggup dah nak buat lagu tu? Hak kita punya pun tak tertanggung. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat pun masih ingat pada kita. Tak habis lagi tu, mahsyar nanti Nabi kita insan yang pertama dibangunkan daripada makbarah, daripada kuburnya. Bila Sayyidina Jibril bangunkan Nabi, ni cerita bahasa kita lah, Nabi kibas-kibas buang pasir kemas kibas-kibas. Nabi boleh kibas lah, kita boleh kibas kan? Bangkit pada kubur esok nak kibas lagu mana? Tidur malam sebelum lena pun duk tengok FB, YouTubiah, tarikat YouTubiah, Facebookiah. Lena dengan Facebook, YouTube, game macam tu, esok mati bangkit dalam kubur, dia tanya apa ada malaikat, mana ada handphone aku? Cari handphone ni nak update Facebook, FB. Hati-hati tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perbuat sebelum tidur, itu yang nanti tuan-tuan akan cari bila bangun tidur. Hati-hati. Sebab itu biarlah Al-Quran yang menjadi terakhir dengan kita sebelum tidur. Zikrullah, selawat. Boleh tuan-tuan? Malam ni mula boleh? No more WWF tengah malam. No more tunggu Piala Eropah pukul 3-4 pagi. Pastikan benda yang tuan-tuan buat sebelum tidur perkara yang Allah rida. Baca Quran, zikrullah, selawat. Jaga yang tuan-tuan. Hati-hati. Nabi bila bangun daripada kuburnya, apa Nabi tanya? 3 perkara Nabi tanya pada Jibril. Ya Jibril, hari apakah ini? Hari apakah ini? Sayyidina Jibril jawab, mahsyar. Kemudian Nabi tanya soalan kedua, telah berlalukah sirat? Sirat dah lepas kah? Jibril kata, la, belum lagi ya Rasulullah. Nabi lega. Sebab biasa ada peluang untuk selamatkan seramai mungkin umatnya daripada terjerumus jatuh ke lembah neraka Jahannam yang nanti di bawah. Yang ketiga Nabi tanya pada Jibril, ya Jibril, bagaimanakah umatku? Tengok tuan-tuan, Nabi baru bangkit dari kubur di mahsyar, tanya tentang kita. Sebelum wafat, tentang kita juga Nabi fikirkan. Kemuncak nikmat, tentang kita juga Nabi sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimanakah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beratkah nak berselawat 10,000 sehari? Beratkah? InsyaAllah bila dah tahu hakikat pengorbanan Nabi untuk kita sebegitu hebat, tidak akan lagi kita merasa berat untuk sebanyak mana pun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kita, membalas jasa Nabi kita yang sebenarnya tidak terbalas oleh kita. Boleh tuan-tuannya? Kita semua berkendakkan nanti insya-Allah Allah izinkan kita untuk masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab bersama dengan Nabi Muhammad SAW ke dalam jannah. Sebab itu ada para sahabat yang cerdik, mereka kata apa? Ya Rasulullah, tidak ada makna sekiranya kami berada dalam syurga
tetapi kami tidak dapat bersamamu ya Rasulullah. Sahabat pandai. So apa sahabat kata begitu? Tuan-tuan, syurga tu, keseluruhan syurga, segala nikmat yang ada dalam syurga tidak terbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cukup cerdik. Tidak ada makna kalau masuk syurga tetapi tak boleh duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hakikatnya password nak masuk syurga adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, malaikat yang menjaga syurga kata apa? Allah Ta'ala mengarahkan, tidak ada satu makhluk pun, sama ada manusiakah, para anbiyakah, para rasulkah, para malaikatkah, tidak ada satu makhluk pun yang dibenarkan masuk syurga tanpa didahului oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak masuk syurga, apakah dia jalannya? Tidak ada jalan lain melainkan mengikut jalan yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang pakai rida hari ni, comel-comel saya tengok. Kan? Kenapa pakai rida? Sunnah. Para sahabat tidak akan keluar rumah sekiranya tidak memakai rida. Begitu sekali. Malah kedudukan rida dengan serban, mana satu lebih tinggi, lebih utama? Rida dengan serban, mana tu? Rida tu high class sikit daripada serban sampai tara tu. Nanti insya-Allah ada kesempatan masa kita turunkan sanad pakai rida ni. Allah tak dan. Saya gila kalau bagi jawabnya, ramai saya duk bilang tak kira tu, jenuh. Dia kena buat seorang-seorang, dia tak boleh kulluhum, tak boleh seorang-seorang. Nanti kalau ada rezeki insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, kerana saya dapat sanad rida ni terus bersambung kepada Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Jadi saya mendapat amanat juga untuk nanti disampaikan. InsyaAllah kalau ada masa nanti di waktu lain kita ijazah dan tuan-tuan pakailah supaya keberkatan itu mengalir insyaAllah ta'ala. Baik, di hujung tadi saya pesan apa tuan-tuan ingatkan saya? Ijazah. Baik, insyaAllah. Saya bawa kitab syarat, tapi Allah Ta'ala kalau saya baca yang dalam kitab ni, insyaAllah 3 kali subuh tak kata. Allah Ta'ala isyaratkan kepada tak apa rezeki tuan-tuan. Saya bawa malam ni amalan yang saya akan berikan, saya berikan pada Fadil Ustaz. Nanti Ustaz photostat lah bagi semua, sebagaimana yang saya terima daripada para masyayikh saya, dan beliau berpesan untuk disampaikan kepada semua umat Islam kita khusus di Malaysia ni, yakni amalan Haikal Ma'arif. Pernah dengar? Haikal Ma'arif. Apa makna Haikal Ma'arif? Tiang-tiang ma'rifah atau peta ma'rifah. Ini untuk mempercepatkan wusul ila Allah, ya. Haikal Ma'arif dan juga selawat ahadiyah. Ya. Saya baca sekali lalu, nanti bila saya serahkan kepada Ustaz insya-Allah saya izinkan untuk nanti edar kepada semua, saya ijazahkan kepada semua tuan-tuan, ya, insya-Allah. Dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah sekali, dan kita hadiahkan bacaan Fatihah itu pertamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian para ahli bait ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian para guru-guru kita, para muallim, tok-tok guru kita yang mengajar kita Quran, yang mengajar kita ilmu tauhid dulu, semua kita hadiahkan. Dan tidak ketinggalan tentunya kita hadiahkan kepada kedua ibu dan ayah kita. Yang tu jangan sama sekali tinggal, ya. Selesai baca Fatihah dan kita hadiahkan semua tadi itu, barulah masuk kepada Haikal Ma'arif ni. Begini bunyinya tuan-tuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan syahadah, mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah. Ditutup dengan Al-Mahdi Khalifatullah. Lengkap Haikal Ma'arif daripada awal sampai akhir. Kenapa di hujung tuan Al-Mahdi? Siapa Al-Mahdi? Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar,
yang ihwalnya diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, maqam hadis-hadis yang menceritakan tentang akhir zaman, yang menceritakan tentang Mahdi ni statusnya mutawatir maknawi, kerana ramai para sahabat yang meriwayatkannya. Baik, siapakah Imam Mahdi? Yang ni ustaz nak syarah yang ni, tuan-tuan kena ready 7 ekor kambing golek kan. Pasal nak jumpa 7 kali subuh pula dah. Tapi yang penting saya bagi intipati supaya tuan-tuan tak keliru. Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar yang sebenar sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis, beliau mestilah seorang lelaki. Syarat pertama. Pasal Allah ni ada orang perempuan kau mengaku Mahdi, pening lalat sungguh. Mesti lelaki, wajib lelaki, tak boleh perempuan, lelaki. Yang kedua, Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar, beliau lahir di Madinatul Munawwarah dan menetap di sana. Bukan dia ada di Teluk Panema Garam, dah. Bukan dia ada di Ceruk Tokun, dah. Bukan dia ada di Matang Pauh, dah. Bukan dia ada di Kelang, dah. Madinatul Munawwarah. Dua dah kan? Lelaki, kemudian lahir di Madinah, menetap di Madinah. Yang ketiga apa dia? Beliau adalah merupakan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kedua-dua ibu dan ayahnya bernasab sah daripada Nabi SAW melalui jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, kedua-dua. Yang keempat, kitab sebut namanya apa namanya? Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti nama Nabi, ismuhu ismi. Tapi ustaz, nak syarah ismuhu ismi itu panjang lagi tu. Panjang tu. Bukan hanya tentang nama tu saja, ada lagi syarah dia lagi tu. Yang tu minta maaf saya tak dan nak syarah dah. Kesian nak tengok muka tuan-tuan lah ni tu. Ada yang menanti di mana? Al-perut. Tak apa, saya tak sambung, jangan risau. Saya faham, insya-Allah. Berapa dah tadi? Saya bagi? 4, ya. Ini wajib ada ni. Kemudian ulama kata, macam mana kita nak tahu bahawa yang dibai'ahkan itu dia benar-benar Al-Mahdi? Mudah. Al-Mahdi yang sebenar, bila dia dibai'ahkan, di mana dia akan dibai'ahkan? Di hadapan Kaabah. Bukan dalam bilik hotel 5 bintang, bukan. Bukan dalam stadium, bukan. Di depan Kaabah dia akan dibai'ah. Mula-mula ketika ditahan oleh para ulama yang telah makrifah kenal tentangnya, dia lari dulu, bawa diri dia daripada Mekah, dia pergi lari ke Madinah. Pergi ke Madinah pun ada berlaku sikit perkara di sana, ihwal. Bila kembali balik ke Mekah, di Mekah sekali lagi ditangkap, ditahan oleh para ulama yang telah makrifah kenal pada beliau. Di situ para ulama tahan dia, pesan, minta agar terimalah bai'ah, walaupun beliau berat hati nak terima tu. Tu Al-Mahdi yang sebenar. Ini memang mengaku Mahdi dalam YouTube. I am Al-Mahdi brothers. Astaghfirullahaladzim. Mahdi ke Tok Qadi ke lagu mana tu lah. Mengaku Mahdi pula dah. Tunjuk macam-macam, konon pengikut banyak, kononnya memanglah salah satu ciri Al-Mahdi, dainya luas, betul, hidung mancung terletak, betul. Kalau takat tu saja ramai orang hidung terletak, ramai orang dai luas, ramai. Tuan-tuan ada pun saya tengok ramai juga dai luas ni. Ada yang bukan setakat dai luas, kepala helikopter boleh landing dah. Itu tanda pengorbanan, kasih pada keluarga. Dulu rambut hitam lebat, dah helikopter boleh landing dah. Kan? Kalau takat tu dia ada ihwal lagi. Tuan-tuan, ulama pesan satu tanda paling besar nak mengesahkan Datuk Al-Mahdi, bila dia dibai'ahkan saja akan datang daripada Syria tentera siapa? As-Sufyani. Tentera ini akan datang untuk menyerang Al-Mahdi, dan tentera itu akan ditelan bila sampai satu tempat di Madinah. Bumi di Madinah tu akan terbuka, akan telan habis semua tentera tu. Ulama kata kecuali 2 orang daripada tentera tu. Seorang akan balik ke ketuanya bagi tahu hak lain semua habis mati dah. Seorang lagi pergi bagi tahu pada tentera Imam Mahdi tentang tentera Sufyani itu telah tenggelam. Kalau itu ihwal berlaku, maka sahlah yang dibai'ahkan di depan Kaabah itu adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Itu kita syarah lain nanti sampai waktunya. Baik, yang itu yang saya bacakan tadi adalah Haikal Ma'arif, kemudian ditutup di bawahnya dengan selawat ahadiyah. Lagu mana bunyi selawat ahadiyah? Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala al-Mahdi
khalifatika ya Allah ya Ahad. Itu dia lengkapnya selawat ahadiyah. Habis yang tu kita doa di bawah tu sikit. Doanya Allahumma ja'alna min ahlillah wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Itu semuanya ada dalam kertas ni. Saya akan serah pada Al-Fadhil Ustaz nanti Ustaz akan edar kepada tuan-tuan semua. Saya mengijazahkan amalan ini sebagaimana yang saya terima pada masyayikh saya kepada tuan-tuan semua. Tuan-tuan sebut qabiltul ijazah. Baik, insya-Allah ini saya serah pada ustaznya. Dengan itu sampailah di hujung perkongsian yang tak seberapa daripada Al-Faqir wal Haqir ilallah. Sekiranya ada sebarang kesalahan, tutur bahasa, tercuit hati tuan-tuan yang mulia, Al-Faqir wal Haqir ilallah, mohon jutaan kemaafan. Segala kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, segala-galanya, segala kesempurnaan dan segala-galanya tentu daripada Allah SWT. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.